Boleh kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada semua yang sanggup datang ke video aku ini. Ini aku nak santai saja, nak relax saja. Aku tak maulah macam terlalu formal. Dan aku nak ajak sambil bersantai. Ni aku baru balik dari Giant sebenarnya. Sambil bawa troli ni. Tengok. Jumpa Pepsi. Macam terlintas hati nak baca dia punya ingredient. Baca. Okey, ada aspartum, lepas tu dengan asalfam kalium. Tu aspartum. Dia ni apa sebenarnya? Sebab itulah aku nak cerita kat korang pasal aspartum ni. Nak tahu apa dia? Jom. Aspartum ni merupakan gula artificial ataupun artificial sweetener ataupun orang panggil alternative sugar kepada gula masak. Apa yang special dia sangat? Okey, special dia adalah dia lebih manis daripada gula masak sebanyak 200 kali ganda. Kalau kita tengok calories dia lebih kurang macam gula. 1 gram bersamaan 4 calories. Tapi beza dia adalah berapa banyak kita guna. Okey, jom kita belajar sejarah saat macam mana aspartum ni ditemui. Okey, sebenarnya pada tahun 1965, aspartum ditemui secara tidak sengaja oleh seorang ni. Nama dia adalah James M. Slater, iaitu seorang ahli kimia Amerika. Waktu tu dia tengah buat kajian terhadap ubat gastrik. Okey, macam mana ditemui secara kebetulan? Okey, waktu tu dia tengah buat kajian dan dia nak alih muka surat satu paper ni. Dia nak alih-alih, tiba-tiba dia jilat jari dia. Sebab apa? Macam kita baca buku, kita nak alih muka surat seterusnya, kita akan jilat kan? Macam tu. Tiba-tiba dia jilat, dia rasa manis. Waktu itulah dia jumpa aspartum. Please don't try this at home. Okay, kenapa aku cakap aspartum ni agak kontroversial? Okey, banyak kajian yang dijalankan. Ada yang kata boleh selamat digunakan. Dan ada juga cakap ada masalah-masalah yang kita akan hadapi kalau kita kerap guna aspartum dalam pemakanan kita. Pada tahun 1981, banyak kajian yang telah dijalankan dan satu badan ni kita panggil sebagai FDA ataupun Food and Drug Administration mengisytiharkan barang ni adalah selamat untuk kita guna dalam masakan. Okey, mengikut saranan RDI, Recommended Daily Intake, aspartum ni kita boleh guna ikut berat. Contoh 50 mg per kilo setiap hari. Contoh kalau kawan tu dalam berat 68 kilo, mungkin dia boleh guna sebanyak 3400 mg setiap hari. Itu jumlah-jumlah yang selamat untuk guna. 3400 mg itu bersamaan dengan 19 ayak tin. Wow! Okey, jom kita tengok produk apa yang guna aspartum ni sebagai pemanis. Yogurt, susu rendah lemak, puding, Coke, Pepsi, minuman-minuman berkarbonik yang lain. Contoh sekarang ni 100 plus pun ada guna juga. Chewing gum dan sebagainya. Apa kelebihan aspartum ni? Satu, dia punya kalori dia rendah dibandingkan dengan gula masakan. Sesuai untuk orang nak diet. Lepas tu nombor 2, glycemic index dia rendah. So untuk orang yang kecil manis ataupun ada risiko untuk kecil manis, sesuai sangat guna aspartum. Yang ketiga, dia kurangkan risiko tooth decay ataupun rosak gigi. Lepas tu yang keempat, hanya sikit je guna untuk bagi manis kepada masakan. Kita tengok antara golongan yang dibenarkan atau boleh guna aspartum. 1. Normal yang tak ada penyakit. Boleh guna kan? Nombor 2, kencing manis. Aspartum tak akan naikkan paras gula dalam darah disebabkan dia mempunyai glycemic index yang rendah. 3. Pregnancy. Ibu yang mengandung. Okey, aspartum tak akan memberi sebarang kesan kepada unborn baby yang dalam perut. Lepas tu yang keempat, ibu yang menyusu. Kajian mendapati aspartum dia tak akan masuk dalam breast milk ataupun susu ibu mengandung. Sebab tu dia boleh guna untuk orang-orang yang tengah menyusu. Budak-budak yang berumur bawah pada 12 tahun boleh guna, tapi dengan kadar yang dibenarkan. First, orang yang ada diagnosis skizofrenia. Skizofrenia adalah masalah mental yang melibatkan
orang tu ada tanda-tanda hallucination, delusion, punya perwatakan dia agak tak normal macam kita. Okey, kalau diguna aspartam apa jadi? Satu, tardive dyskinesia. Tardive dyskinesia ni adalah salah satu jerky movement ataupun pergerakan yang bukan kita rancang. Contoh macam lidah terkeluar dan mata dia berpinak ataupun mata dia berbling-bling. Itu tanda-tanda tardive dyskinesia. Sebenarnya tardive dyskinesia ni disebabkan oleh side effect ubat sebenarnya. Ubat antipsychotic drugs. Contoh macam amitriptyline. Tapi bila orang guna aspartam untuk penyakit skizofrenia, side effect yang sama akan dia dapat. Yang kedua, phenylketonuria. Okey, penyakit phenylketonuria ni apa? Penyakit phenylketonuria ni adalah penyakit genetik di mana badan dia tidak mempunyai satu enzim phenylalanin hydroxylase. Apa enzim ni buat? Enzim ni digunakan untuk metabolize satu essential amino acid nama dia phenylalanin. Phenylalanin dimetabolize akan menjadi tyrosin. Tyrosin inilah akan membuatkan macam-macam hormon dalam badan kita. So penyakit ni, orang yang ada penyakit ni dia tak ada enzim ni. Bila tak ada enzim ni, phenylalanin akan terkumpul dalam badan. Bahaya kalau terkumpul dalam badan. Dia boleh menyebabkan kecacatan otak, dia boleh menyebabkan seizure ataupun tarik dan sebagainya. Okey, sini ada extra info lah aku nak share dengan korang. Tapi ni agak detail. Tak tahulah korang nak tengok ataupun tak. Okey, aku share. Aspartam, bila kita makan, dalam badan kita akan cerna aspartam ni. Dia cerna jadi apa? Dia akan jadi 3 produk. First, dia akan jadi phenylalanin. Phenylalanin macam aku cakap tadi, dia adalah essential amino acid yang diperlukan. Yang kedua, dia akan menghasilkan aspartic acid. Aspartic acid ni dia berlawanan dengan phenylalanin. Aspartic acid adalah non-essential amino acid. Lepas tu yang ketiga, dia akan menghasilkan methanol. Methanol ni dia macam alkohol lah lebih kurang. Ketiga-tiga produk ni, majoriti yang akan dihasilkan adalah phenylalanin sebanyak 50%. Lagi 40% adalah aspartic acid dan lebih 10% adalah methanol. Tiga-tiga produk ni mempunyai kesan-kesan yang tertentu kepada tubuh badan kalau kita ambil terlalu banyak. Kita tengok phenylalanin dulu. Kalau phenylalanin terlalu banyak, dia akan mengganggu neurotransmitter di dalam otak kita, brain, iaitu neurotransmitter dopamin dan neurotransmitter serotonin. Kedua-dua neurotransmitter ni amat penting untuk kita punya mood. Sebab itulah kalau kita terlalu tinggi sangat aspartam dalam pemakanan kita, boleh menyebabkan pergangguan mood kita dengan kita punya behavior. Kita boleh jadi depressed, kita boleh jadi anxiety, kita boleh stress dan sebagainya. Kita tengok kepada aspartic ataupun aspartate. Aspartic acid ni adalah salah satu accessory neurotransmitter. Apa yang dia buat? Dia akan merangsang semua sel otak yang kita panggil neuron. Dia akan menyebabkan hyperexcitability of the neurons. Apa benda ni akan jadi? Benda ni kalau jadi, dia akan menyebabkan kita tarik, kita jadi mood kita selalu berubah dan sebagainya. Dalam kajian mengatakan bahawa aspartam ataupun aspartic acid ni, kalau terlalu tinggi dia akan menyebabkan toxicity kepada dua sel ni. Sel apa? Astrocyte dan neuron. Kedua-dua sel ni amat penting di dalam kita punya brain ataupun otak. So berjaga-jaga bila kita guna aspartam. Last kali produk dia, methanol. Methanol ni adalah alkohol dalam golongan alkohol. Okey, kalau kita terlalu banyak methanol dalam badan, apa yang akan jadi? First, kita punya penglihatan akan terganggu, visual disturbance. Lepas tu nombor 2, kita akan mengalami gangguan CNS. CNS kita punya saraf. Apa yang akan jadi? Akan menyebabkan kita jadi irritable, kita boleh jadi migraine. Dan beberapa research dah dijalankan apa yang berlaku kalau methanol terlalu banyak dalam badan kita. Methanol akan ditukar menjadi formaldehyde. Formaldehyde ni adalah salah satu karsinogenik
ataupun ejen yang boleh menyebabkan kanser berlaku. So apa yang dia akan buat? Formaldehyde ni boleh menyebabkan kanser otak, kita panggil sebagai medulloblastoma, ataupun boleh menyebabkan meningioma ataupun glioma, oma. Dan formaldehyde ni juga boleh menyebabkan kita rasa migraine. Sebab ada setengah pasien ataupun orang yang sering berlaku migraine, dia ada sensitif kepada produk ini, nama formaldehyde. Dia terlalu sensitif, boleh trigger migraine tu jadi. Ni aspartam ni selamat ataupun tak? Okay, bagi aku, kalau korang dah rasa macam craving sangat nak guna gula ataupun nak minum air coke, boleh guna je, makanlah, tapi dalam keadaan sederhana. Kawal, jangan terlalu minum hari-hari. Walaupun banyak study cakap aspartam ni bagus lah untuk penyakit diabetes dan sebagainya, tapi bila kita guna terlalu banyak, dia akan mendatangkan side effect yang teruk. Aspartam, apa aspartam buat dekat kita punya bakteria dalam usus? Dia akan meningkatkan bakteria jahat, iaitu Enterobacteriaceae, yang mana akhirnya dia boleh menyebabkan apa? Gemuk. So, korang fikirlah. Fikir baik-baik benda ni. So, setakat sini sajalah perkongsian aku untuk kali ini, dan aku harap dia bermanfaat untuk korang lah. So, bagi rough idea kat korang apa itu aspartam dan sebagainya. Okay, kalau korang rasa lecture aku, korang rasa video aku bermanfaat untuk korang, korang sub saja. Tak ada paksaan, sukarela. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.